PowerPoint ke screen? PowerPoint. Yang ini pergi ke Zoom, yang ini pergi ke kelas. Oh. Baik, transfer. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di mana petang ini kita diizinkan bertemu kembali. Pertemuan buat kali ketiga dan yang terakhir sebelum kita menjalani ibadah Ramadan, dan insya-Allah selepas Ramadan kita akan ulang kaji apa yang sempat kita laluinya dalam 3 sesi ini, insya-Allah. Terima kasih para jamaah di atas kehadiran. Baik, kita walhamdulillah dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah pun menghayati beberapa atur cara ataupun proses pelaksanaan ibadah haji yang kita ikut susunannya dalam sesi pertemuan kita ini adalah ikut susunan haji ifrad. Haji dahulu, haji dah selesai, kemudian umrah. Meskipun ada di antara kita yang memilih proses pelaksanaan haji tamattu' mahupun haji qiran. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama menghayati atur cara yang pertama, niat ihram haji, yang mana minggu lepas kita telah pun sama-sama melihat sedikit tata cara bagaimana mengenakan pakaian ihram, khususnya bagi jamaah lelaki. Kemudian sempat kita hayati tentang tawaf kudum. Tawaf kudum ini hukumnya sunat dan dilakukan oleh mereka yang memilih haji ifrad dan haji qiran. Sementara para jamaah yang memilih untuk melaksanakan haji tamattu' juga melaksanakan tawaf, caranya pun sama, syarat-syarat sah pun sama, cuma niatnya adalah iaitu tawaf umrah. Sebab beliau daripada awal lagi telah meletakkan niat ihram umrah kerana
haji tamattu', buat umrah dulu, dah selesai daripada umrah, barulah melaksanakan haji. Kemudian sa'i. Ini pun sempat sama-sama kita hayatinya pada minggu yang lepas. Sa'i yang tidak memerlukan kepada para jamaah berwuduk seperti mana tawaf. Tawaf mesti dalam keadaan berwuduk, batal wuduk mesti berhenti daripada tawaf, berwuduk kembali dan sambung tawaf itu, insya-Allah. Kemudian selesai daripada sa'i, bagi para jamaah yang memilih haji tamattu', selepas tawaf, sa'i, selesai daripada sa'i, hendaklah tahallul. Gunting rambut atau cukur kepala bagi jamaah lelaki. Tetapi para jamaah yang melaksanakan haji ifrad ataupun haji qiran, jangan sekali-kali bertahallul. Kerana jamaah yang memilih haji ifrad dan haji qiran mesti berada dalam keadaan ihram sampai nanti selesai, yang insya-Allah akan kita lihat, iaitu apabila selesai kita melontar jamrah Aqabah, insya-Allah. Kemudian dah selesai daripada sa'i ini, jamaah yang melaksanakan haji ifrad, jagalah pantang larang ihram sebagaimana jamaah haji qiran. Tapi jamaah haji tamattu' dah boleh tanggalkan pakaian ihram, dah boleh mengenakan pakaian biasa. Elok sekali kalau dalam jangka masa seperti ini dapatlah keluarkan biaya kalau belum untuk membeli seekor kambing menjadi dam tamattu'. InsyaAllah. Seeloknya lah sebelum wukuf. Baik. Yang belum sempat kita cover adalah lebih. Iaitu lebih daripada yang telah kita lalui 3 atur cara yang lepas. Wukuf, mabit dan sehingga tawaf ifadah itu sendiri. Mana yang sempat insya-Allah akan kita cover petang ni. Mana yang tak sempat, bak kata pepatah, to be continue lah lepas raya nanti. InsyaAllah. Baik. Baik. Atur cara keempat. Kita sambung. Wukuf. Wukuf ini rukun, malah boleh dikatakan kemuncak ibadah haji. Wukuf ini bermakna para jamaah berada di bumi Arafah sesaat sekalipun. Maksud sesaat ini adalah para ulama menghuraikan sesaat maknanya ibarat seseorang itu jalan, lalu di hadapannya adalah kawasan sah berwukuf, iaitu Padang Arafah. Padang Arafah tak semua tempat wukuf. Ada bahagian yang kalau kita berwukuf di dalamnya, tak sah. Jadi, insya-Allah lah dalam hal itu tak ada masalah sebab kebiasaannya para jamaah ditempatkan agak center, tengah. Jadi, garanti tak terkeluar. Kecuali kalau jamaah suka jalan-jalan cari makan. Itu lain. Jadi, bila kita umpamanya masuk kawasan tu, berhenti sekejap, keluar balik. Sah wukuf. Itu sesaat. Namun, sebahagian ulama suka mendetailkan. Walaupun yang dimaksudkan sesaat itu sekurang-kurangnya dengan cukup kita mendirikan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat berapa lama? Paling-paling lah kalau orang itu solatnya slow motion, 5 minit lah kita katakan. Sah berwukuf 5 minit. Ada setengah ulama malah mengatakan cukup sekadar kalau seseorang itu dia masuk, dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai 1 minit pun. Dia keluar balik, sah. Itu yang dimaksudkan sesaat sekalipun. Dari waktu, yang penting adalah masa kita wukuf ini dari gelincir matahari pada hari wukuf 9 Zulhijjah. Maknanya dari waktu zuhur hingga sebelum terbit fajar, iaitu sebelum subuh, pada hari Idul Adha, besoknya 10 Zulhijjah. Jadi bermakna daripada zuhur sehingga walaupun sebentar, sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah, yang mana pada waktu gelincir matahari pada hari wukuf 9 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar pagi hari Idul Adha,
nanti akan berangkat. Tolong bawa bersama barang-barang keperluan para jamaah, khususnya bagi para jamaah yang tak boleh terlepas daripada ubat-ubatan. Hari-hari nak kena makan dan sebagainya kan, bawa bersama. Yang ada orang tu sampai bawa bantal peluk busuk pun. Dan sebagainya. Jadi itu semua tak perlulah. So para jamaah, kalau para jamaah di Mina stay tak? Ke ulang alik? Ulang alik. Ulang alik sejarah. Tak stay kat Mina. Okay. Bagi para jamaah, jamaah perlu sediakan kalau umpamanya lah orang yang perlu makan ubat 1 hari 3 kali. Maknanya ubat malam tu, ubat esok, ubat tengah hari, ubat malam esok. Dan paling tidak pun ubat lagi satu sebelah pagi lusanya. Jadi bawalah. Bawa bersama keperluan-keperluan. Rasanya kalau saya ni pening ke apa ke, bawa ubat-ubatan yang lain, standby je lah. InsyaAllah. So para jamaah nantinya akan berangkat terus menuju ke Arafah untuk wukuf. Bila kita sampai, mungkin waktu tu dah agak tengah malam. Sampai di Arafah. Sekitar tengah malam. Jamaah belum waktu wukuf. Sebab itu masih lagi malam 8 hari bulan, malam 9 Zulhijjah. Sedangkan waktu wukuf itu bermula daripada Zuhur 9 Zulhijjah. Jadi malam tu belum mula. Jadi apa yang perlu buat? Jamaah dah pun solat isyak semua kan? Dah pun makan malam dan sebagainya. Bila sampai dah pilih tempat, kemah dan sebagainya tu, apa lagi? Tedung je lah. Rehat aja lah. Rehat. Kita perlukan masa dan tenaga kita esoknya untuk kita banyak berzikir, berdoa dan sebagainya di kemuncak haji ini sendiri. Jadi malam tu para jamaah belum mula berwukuf. Cuma kita dah standby, dah sedia di mana? Di Arafah. Itu yang dimaksudkan. Kemudian para jamaah sebelah paginya, pagi 9 Zulhijjah. Bagi para jamaah haji dimakruhkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Orang-orang yang tak menunaikan haji memang disunatkan puasa hari Arafah. Tapi bagi para jamaah haji tak disunatkan. So kalau tak disunatkan tak payah puasa lah. Sebab hikmahnya antara lain kita perlukan masa, tenaga dan sebagainya. Jadi pagi itu para jamaah lepas solat subuh akan bersarapan. Tengoklah nasib kita kalau kena lontong ke apa kan dan sebagainya. Itu nasib kita lah. Rezeki kita pagi itu. So pagi itu aktiviti bebas. Kalau sekiranya ada yang bawa raket nak main badminton ke apa ke, sukatilah. InsyaAllah. Ada di antara para jamaah yang mungkin punya saudara mara daripada contohlah Indonesia ke Malaysia ke dan sebagainya. Mungkin kawasan mereka itu berhampiran dengan kita tapi tak dekat. Jadi kalau sekiranya para jamaah rasa-rasa pagi 9 Zulhijjah, ini belum waktu wukuf, acara bebas. Para jamaah hendak jalan-jalan nak ziarah. Umpamanya, teringat saya punya pak saudara ni daripada Terengganu ni nak ada buat haji juga. So nak ziarah beliau. Umpamanya. Okey, cuma tolong pastikan satu, para jamaah usah lupa kita punya lanyard, kita punya badge ke, kita punya apa, petanda, Haniman Travels, Jemaah Singapura, hotel di Mekah mana, hotel Madinah mana, Arafah kemahnya di mana, semua dokumen itu, data-data tu komplit.
kita pakai. Kedua, jangan sendirian. Jangan pergi sendirian. Biar berteman. Kenal pasti jalan kita pergi dan nantinya jalan kita pulang. Sebab di sana kemah semua rata-rata sama. Sama. Pula pakcik kita yang dari Terengganu, maaf ya, ini bukan apa-apa, adalah penyokong satu parti politik. Yang bulatnya hijau tu. Kita pun ziarah. Kita nampak daripada jauh bulat. Sekali masuk tengok kenapa semua orang bahasanya tak gunakan bahasa Melayu. Sebab bulatnya warna merah. Bila bulat warna merah semua kena cakap Jepun. Jadi nak pastikanlah. Itu yang kita maksudkan. Hendaklah berteman. Tolong pastikan para jamaah hanya sebentar. Kemudian pulang semula ke kemah kita. Sebab bila masuk waktu zuhur, kita dah ready untuk mendirikan solat zuhur. Ada yang jamak bersama dengan asar. Jamak bersama dengan asar. Jamak tanpa qasar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kenapa tak qasar? Kita kan musafir. Ini jamak bukan kerana musafir. Dalam bahagian fikih, jamak ini dibolehkan untuk adalah kerana haji. Boleh jamak. Tapi ada jamaah yang tak nak jamak. Zuhur 4 rakaat, habis. Nanti masuk waktu asar, salat asar 4 rakaat, habis. Itu terpulanglah. Terpulang insya-Allah. Baik. Sunat-sunat wukuf. Jadi yang perlu kepada wukuf ini adalah fizikal kita berada di bumi Arafah. Itu saja. Sepanjang waktu tu, kita duduk tak baca apa-apa pun, okey. Sah wukuf kita. Cuma kuranglah. Ini kan kemuncak haji. Maka ada di sana sunat-sunat wukuf. Antaranya adalah suci daripada hadas dan kotoran. Kita suci daripada hadas. Maknanya tu kalau boleh masa wukuf tu kita ada dalam keadaan berwuduk. Kedua, banyak membaca Al-Quran, beristighfar ataupun zikir-zikir ataupun jamaah nak baca talbiyah. Antaranya para jamaah suka. Jemaah kita ni suka baca takbir. Takbir hari raya. Kan? Tu hari Arafah. Kita sedia maklum takbir hari raya Aidil Adha bermula daripada subuh hari Arafah. Dia bukan macam hari raya Aidil Fitri, Maghrib, malam raya tu baru kita mula takbir. Tapi takbir Aidil Adha bermula daripada selepas subuh hari Arafah. So maknanya masa kita wukuf tu, kita nak baca takbir pun bolehlah. Nak bawa lagu Piramli ke, nak bawa lagu mana ke sukatilah. Mendayu-dayu dan sebagainya. Sambil kita ini menghadap kiblat. Yang ketiga, ini antara sunat-sunat wukuf lah. Sunat-sunat wukuf. Sama ada nak baca sendirian, nak beramai-ramai, terpulang. InsyaAllah. Rebutlah peluang untuk beribadat sunat pada kemuncak haji ni. Dinamakan kemuncak haji berdasarkan hadis Nabi. Al-Hajju Arafah, kata baginda. Haji itu adalah Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi kemuncak haji. Yang kedua, elakkan diri dari berjemur di bawah terik matahari. Maknanya kalau boleh para jamaah berada di dalam kemah sepanjang kita berwukuf. Cuaca di sana kita sedia maklumlah. Itu panas. Lebihkan minum air untuk kesegaran dan kesihatan tubuh. Lebihkan minum air. Air zam-zam ke, mineral water ke dan sebagainya. InsyaAllah.
Yang keempat, jika kepenatan atau merasa kurang sihat, segeralah berehat di dalam khemah yang disediakan. Jadi kebiasaannya pagi itu macam kita sebutkan, atur cara bebas, dan antaranya para jamaah mungkin akan selepas subuh akan diberi bersarapan. Kemudian mungkin dalam sekitar jam 11 ke apa ke akan diberi makan tengah hari. Baru tadi makan sarapan, sekarang diberikan makan tengah hari. Yes. Sebab kita tak mahu waktu kemuncak lepas zuhur tu kita sibuk dengan makanan. Jadi itu masa kemuncak tu kita kalau boleh ibadat. Jadi disegerakan. Ini biasalah, atur cara ni biasa diberikan lebih awal. Kalau jamaah rasa belum boleh makan, ambil dulu bahagian, simpan. Nanti lepas zuhur baru datang selera nak makan, makanlah. InsyaAllah. So, biasanya para jamaah akan berada di Arafah daripada malam tadi. Ini pagi, solat subuh, 9 Zulhijjah, tapi belum masuk waktu zuhur. Bila masuk saja waktu zuhur, para jamaah akan dirikan solat zuhur. Kemudian, kalau jamak, itu lebih baik, akan dijamakkan bersama asar. Ini kita serahkanlah kepada pemimpin yang memimpin para jamaah. Sebab biasanya lepas zuhur itu akan ada khutbah hari Arafah. Itu biasanya teks khutbah pun akan disediakan oleh pihak Majlis Ugama Islam, MUIS. Biasa akan dibacakan. So kalau dibacakan, kita just duduk, kita dengar khutbah tersebut, insya-Allah. Waktu kemuncaknya adalah antara zuhur sampai asar. Masuk waktu asar, para jamaah yang telah pun jamak, dah tak payah solat asar lagi lah. So, bermakna para jamaah menunggu kedatangan bas untuk mengambil para jamaah bawa daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Kedatangan bas tak tentu. Maksud tak tentu tu masa dia. Kadang awal pukul 5 lebih dah sampai, 4 lebih dah sampai. Kadang lewat sampai pukul 11 malam baru bas datang. Kalau sekiranya bas yang mengambil para jamaah datang awal, ambil barang-barang yang kita bawa tu jangan tinggalkanlah. Kita bawa bersama, naik bas. Tapi nantinya bila berada di Muzdalifah, para jamaah akan stay lebih lama sikit. Di mana? Kalau ada kemah disediakan, kemah. Kalau tidak, dalam bas. Lama sedikit. Kalau bas itu datang lewat, para jamaah masih berada di Arafah. Memang pada waktu itu nampaknya kemah-kemah dah mula diturunkan, dirobohkan. Tak apalah. Kita tak perlu khawatir. Sana jarang hujan. Nanti kena hujan ke apa ke tak apa. Tak. Angin tiup semua kan. Berada di sana. Dan tolong jangan marah-marah. Sebab ada jemaah yang kawan dia kemah sebelah, pukul 5 bas ni dah sampai. Bas bila dah sampai dari tingkap bas dia, bye-bye kita. Bye. Kita okeylah, kau pergi dululah. Kita pula tunggu. Bas tak sampai-sampai. Tiba-tiba bas sampai tu pukul 11 malam. Bayangkan daripada jam 5 sampai jam 11.
Itu yang saya katakan. Jangan menyirap darah-darah. Jangan marah. Sebabnya kenapa? Di Muzdalifah ini, jamaah bagi mazhab Syafi'i, kita akan mabit. Mabit maknanya bermalam. Dan bermalamnya kita, perlu kita berada di Muzdalifah dan tak boleh tinggalkan Muzdalifah kecuali selepas tengah malam. Selepas tengah malam. Jadi, kalau jamaah yang tadinya datang daripada awal, pukul 5, mungkin jam 6 dah sampai. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. About 7 hours. 7 jam. Di mana? Mungkin dalam bas. 7 jam yang mereka habiskan dalam bas, duduk aja. Sedangkan para jamaah yang masih tunggu di Arafah, bas tak datang-datang. Bila bas itu datang, ambil para jamaah terus menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah jalan saja. Sebab kita dah lewat. Kan? Kalau saya lah, maaf cakap, saya lebih prefer untuk berada di Arafah. Sebab berada di Arafah, kita boleh selunjuk kaki, boleh jalan, kalau bawa bola takraw, boleh main dan sebagainya kan. Maknanya tu, bebas. Berbanding dengan dalam bas saja di Muzdalifah. Jadi berangkat akhir, itu yang saya maksudkan, jangan marah-marahlah. Ya, insya-Allah. Ini bukannya apa, sebab semua menuju ke sebuah satu tempat, daripada beberapa lokasi bas-bas ini menuju ke Arafah dan nanti pun bergerak ke Muzdalifah. Pun satu lokasi juga. Itu yang bikin jam. Baik, pengenalan sedikit. Muzdalifah ini terletak lebih kurang 8 km dari Arafah. Maknanya Arafah, hujung Arafah, permulaan Muzdalifah. Memadai mabit di Muzdalifah dengan berada dalam kawasannya walaupun seketika. Sama macam wukuf tadi. Selepas separuh malam ke 10 Zulhijjah. Selepas separuh malam. Maknanya itu yang tadi kita sebutkan. Tak boleh tinggalkan bumi Arafah kecuali selepas tengah malam. Lebih kurang pukul 12 gitu. Meninggalkan mabit di Muzdalifah, iaitu tidak bermalam di Muzdalifah, tanpa uzur syar'i adalah berdosa dan dikenakan dam. Sebab hukumnya adalah wajib. Damnya adalah menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu, berpuasa 10 hari. Iaitu 3 hari di Makkah dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Ini maknanya, ini dam denda sebab tidak mabit di Muzdalifah. Kalau jamaah yang buat haji tamattu', maknanya dah memang ada dam tamattu', seekor kambing. So, yang ini pula denda. Kalau sebelum ini adalah gugurkan rambut sampai 30 helai ke apa ke, maka pun kena dam juga. Jadi setiap kesalahan itu ada dendanya dan antara dendanya itu adalah menyembelih seekor kambing. Tapi kalau tak mampu, boleh berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Makkah dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Itu mabit di Muzdalifah. Mabit maknanya bermalam. Bermalam bukan dimestikan kena tidur. Tak boleh tidur. Tidur juga. Kalau tidak, mabit tak sah. Tidak. Tak. Mungkin jamaah. Masanya berapa panjang? Seketika. Sama juga. Maknanya tu, kalau kita bas yang bawa, kita dalam bas, dari hujung Muzdalifah sampai permulaan Muzdalifah, hujung Arafah. Hujung Muzdalifah, permulaan Mina.
Jadi dia in between, tengah-tengah. Jadi sepanjang perjalanan tu bermakna para jamaah dalam bas tu bermakna memadailah para jamaah mabit. Yang penting mabit tu malam hari. Dan malam harinya adalah selepas paruh malam 10 Zulhijjah. Malam hari raya haji. Okay. InsyaAllah. Jelas InsyaAllah. Pantang larang ihram tetap kita jaga Kita jangan ini usah tanggalkan pakaian ihram dan sebagainya. Kemudian melontar jamrah Aqabah. Jadi bas yang akan membawa kita para jamaah, membawa kita dari Arafah, jalan Muzdalifah, terus bawa ke Mina. Untuk kita melontar jamrah Aqabah. Setelah mabit di Muzdalifah, anda akan menuju ke Mina yang terletak lebih kurang 7 km dari Muzdalifah. Itu yang kita katakan tadi. Hujung Arafah, permulaan Muzdalifah. Hujung Muzdalifah, permulaan Mina. Tapi belum lagi tempat melontar. Tempat melontar boleh dikatakan agak hujung Mina. Selepas tempat melontar ni adalah jalan menuju ke Makkah. InsyaAllah. Jamrah ialah tempat untuk melontar. Jamrah ataupun jamaknya, pluralnya adalah jamarat. Adalah tempat untuk melontar. Di Mina terdapat 3 jamarat. Ula, permulaan ataupun kecil. Wusta, pertengahan. Medium. Dan Aqabah, besar. Untuk membebaskan anda, para jamaah sekalian, dari pantang larang ihram, anda dikehendaki untuk melontar jamrah Aqabah saja. Dijangkakan, insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada para jamaah sekalian dalam urusan-urusan perjalanan manasik ini semua. Dari Arafah, para jamaah naik bas menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah terus bawa ke Mina. Habis nak pungut batu macam mana? Tu nanti cerita pungut batu kita akan sentuh. Jadi bas tu akan terus bawa para jamaah menuju ke Mina dan akan turunkan ke para jamaah mana tempat yang paling hampir dengan tempat melontar. Mana tempat yang paling hampir? Maksudnya, kadang-kadang sekatan jalan raya. Tiba-tiba jalan tu ditutup. Sedangkan bas turunkan kita ada lebih kurang 2 km lagi. So, kita nak kena expect benda ni boleh berlaku. Sebab itu, Haniman Travels selalu, apa yang saya difahamkan, selalu akan buat option. Kalau terlalu jauh, bas akan dilencongkan, para jamaah tidak menuju ke Mina. Para jamaah akan dibawa pulang ke Tampines. Ini dah hanya mereka. Tidak. Para jamaah akan dibawa pulang ke Shisha, penginapan. Penginapan. Sebabnya apa? Kalau tidak jauh, 2 km lagi-lagi ialah yang tak kuat berjalan dan sebagainya. Dan dia jalan bukan mudah. Kadang-kadang jalan sini orang berdiri, orang jalan, melintas sana, melintas sini dan sebagainya. Jadi ini semua kita nak kena spek. Sebab itu jamaah usah putus-putus berdoa. Rabbi yassir wala tu'asir, Rabbi atmim bil khair. Ya Allah, permudahkan, janganlah persukarkan. Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan dalam ibadah yang kita buat, insya-Allah. Jadi, kembali kepada melontar ini,
untuk membebaskan para jamaah dari pantang larang ihram, anda dikehendaki untuk melontar jamrah Aqabah dan bertahallul selepas itu. Bas akan turunkan sedekat mungkin. Kalau betul-betul, ialah mana tahu rezeki para jamaah. Bas tu dapat masuk dan hanya setakat setengah kilometer, 500 meters daripada tu tempat turun bas menuju ke tempat jamrah. Bas mungkin berhenti di situ dan kita jalan, kita kalau menemui jamrah ula dulu, kita usah melontar di situ. Sebab yang diperlukan kepada kita untuk melontar jamrah Aqabah, the biggest, yang paling besar. Jamrah Aqabah. Jadi bermakna para jamaah kena standbykan at least 7 biji anak batu. Di mana kita boleh pungut batu tu? Batu boleh dipungut paling afdal di Mina sendiri. Kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim, sejarah tentang melontar ni. Di mana Nabi Ismail diganggu, digoda oleh syaitan, maka Nabi Ibrahim perintahkan pungut batu, lontar orang tua yang kata engkau nak kena sembelih dan sebagainya. So, batu tu dipungut di mana? Di Mina. Tapi batu tu boleh juga dipungut di Muzdalifah. Boleh juga dipungut masa wukuf di Arafah. Boleh. Maknanya masa wukuf ke Arafah, tengok-tengok jalan, nampak batu berkenan, nak buat batu cincin tak sesuai pula, umpamanya kan. Okeylah pungut. Cuma diperlukan sekitar 7 anak batu. InsyaAllah. Itu boleh. Yang tak boleh adalah batu-batu di Gelang, di Bedok dan sebagainya. InsyaAllah. Baik. Dan para jamaah nantinya akan tahallul. Tahallul ini dinamakan tahallul awal. InsyaAllah. Waktu melontar jamrah Aqabah bermula selepas separuh malam ke-10 Zulhijjah. Selepas separuh malam 10 Zulhijjah, kebiasaannya jamaah masih berada di Muzdalifah. Masih bermalam di Muzdalifah ataupun sedang bergerak menuju ke Mina. Jadi, para jamaah sampai di Mina, kalau dekat solat subuh, nak pergi melontar dulu, pergi. Ataupun nak solat subuh dulu, solat. Kalau sekiranya, macam kita sebutkan tadi, para jamaah perlu pulang ke apartmen kita. Di mana? Di Shisha. Pulang. Pulang. Tapi pastikan kita jangan tanggalkan pakaian ihram kita. Kita masih menjaga pantang larang. InsyaAllah. Jadi cuma jamrah Aqabah saja yang kita lontar. Inilah gambar tempat melontar. Dah bertingkatlah dibikin. Kalau bandingkan dengan masa tahun 80-an bila saya pertama kali menunaikan ibadah haji ini, memang jauh berbeza. InsyaAllah. Jadi bas biasanya akan berhenti mana yang berhampiran lah. InsyaAllah. Syarat-syarat melontar. Melontar tadi jamaah dah maklum hukumnya wajib. Kalau tak buat kena dam. Okey, syarat-syarat melontar 1. Hendaklah melontar 7 kali dengan 7 anak batu 1 per 1. Sangat-sangat disarankan kepada para jamaah spare lah 1-2 biji. In case kalau kita melontar
Mungkin sewaktu kita melontar, tiba-tiba tangan kita dilanggar orang. Ataupun terlanggar dengan orang. So, batu tu tak menuju ke tempat melontar. Jadi, kita ada spare lah, kata orang tu. InsyaAllah. Melontar 7 kali. Maknanya, sebiji, Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisyaitani wa hizbi. Tak baca apa-apa pun tak apa. Itu sunat je. Bismillah. Tapi tak payah mati kau. Umpama tak payah. Ya maklum melontar syaitan kan. Marah betul dengan syaitan. Okey. 7 kali dengan 7 anak batu. Anak batu. Maknanya jangan cari pakcik batu. Jamaah, saya selalu share dalam kursus-kursus yang lalu, masa pertama kali saya menunaikan haji, itu jam jadi student lah. Nampak jemaah haji dari Indonesia. Kita yang dah habis selesai daripada melontar Jamrah Aqabah, kita jalan, dia nak menuju ke Jamrah Aqabah. So, selisih jalan. So, jemaah ni tanya, setan gedenya mana pak? Yang dimaksudkan setan gedenya tu, Jamrah Aqabah lah, syaitan besar kan? Jamrah Aqabah. Kita bilang, terus saja Pak. Terus saja. Okey. Bila dia jalan terus, saya pun toleh ke arah beliau. Beliau genggam batu bata jemaah. Maknanya, mungkin faham beliau, Jamrah Ula yang paling kecil, batu kecil. Jamrah Wusta, batu besar sikit. Jamrah Aqabah, batu bata. Jangan. Kita semua saiznya sama. Saiz anak batu lebih kurang, ialah macam jari kita ni. Yang penting batu. Batu bukan roti, bukan tumpuk-tumpuk cari unta dan sebagainya. Kadang nak cari unta pun susah. Okey. Tidak terpesong niat ketika melontar. Boleh terpesong niat? Boleh. Contohnya. Contoh. Waktu berasak-rasak ni kan, jalan kan, ada hamba Allah ni, terlanggar kita. Terlanggar kita. Orang sana jamaah, orang sana, ialah kita sedia maklum, setiap bangsa ada kelainannya, budaya yang berbeza. Kalau orang kita, engkau dah buat salah, engkau dah langgar aku, datang, cium tangan, minta maaf. Mungkin budaya kita, kan? Tapi budaya orang-orang Arab, mereka bila dah terlanggar ataupun buat salah, mereka senyum. Engkau dah langgar aku, engkau senyum. Bikin darah aku menyirap aja umpamanya kan. Tapi itu budaya dia. Cara dia minta maaf dengan dia senyum, paling-paling pun dia angguk. Itu tanda dia minta maaf. Kita tak faham. Bagi kita, oi, kau dah langgar aku, kau dah pijak kaki aku, sekarang kau senyum lagi. Tak apa, tak apa. Saya melontar, ternampak dia kat depan. Inilah masa dia. So, kebetulan jamaah, kebetulan. Dia kat depan, jamrah tu lagi depan. Kita lontar, kebetulan kena dia, bahu dia ketis, masuk tempat melontar. Tapi niat kita melontar tu apa? Lontar pagi tu. So, terpesong niat. Kita bukan niat melontar jamrah. Kita niat melontar pagi tu. Ini boleh berlaku. Tolong jangan buat. InsyaAllah. Yang ketiga. Hendaklah melontar dengan batu atau sejenis dengannya. Kepulan pasir ke yang keras. Okey. Macam kita katakan tadi tu, roti ke apa ke tak boleh. Ataupun marah sangat dengan syaitan ni kan. Wah, lontar. Cincin, lontar. Jam, handphone, pegang. Janganlah. Jangan. Jenis batu. InsyaAllah. Kita akan nampak di tempat melontar tu macam-macam. Saya, yalah, dah lama tak dapat menunaikan. Tapi masa itu, yang pernah berapa kali buat,
payung pun ada. Payung pun ada. Payung pula bukan sembarang, payung ekstrim. Melontar. Yang keempat, batu yang dilontar hendaklah jatuh ke dalam jamrah dengan yakin. Sebab itu jamaah, jamrah bila kita nak melontar, tak kira jamrah ula, wusta ataupun akabah. Yang kali ini kita sedang katakan jamrah akabah saja kan. Kalau kita tahu kekuatan kita melontar ni tak seberapa lah, jangan terlalu jauh jarak antara kita dengan tempat melontar. Sebab takut-takut kita melontar, tiba-tiba Pak Haji pegang kepala dia. Maknanya kita bukan melontar jamrah, kita lontar Pak Haji. Kesian Pak Haji. Mungkin. Jadi kalau kita kita tak kuat, biar ke depan. Ada tips jemaah. Mungkin kalau orang terlalu ramai, tak tahulah, ada yang dah belajar pencak ke apa ke, silat ke apa ke, kuda-kuda nak kena kuat. Kaki kita nak kena kuat. Jadi maknanya tu, tolong pastikan. Kadang-kadang bukannya apa, orang berebut-rebut, berasak-rasak. Ni saya tak tahu keadaan sekarang lah, sejak COVID ni kan. Kalau sebelumnya memang berebut-rebut. Kadang-kadang jamaah kita jadi macam jin. Maksud jin tu apa? Jalan tak pijak tanah. Maksud jalan tak pijak tanah kenapa? Orang di sini besar tinggi, orang sebesar tinggi, hempit kita, kita jalan kaki kita tak pijak tanah. Terangkat kita. Terangkat kita. Jadi itu yang saya maksudkan, kuda-kuda nak kuat, kaki kita nak kuat. Jadi mana boleh selit. Sebab itu jangan bentuk satu kumpulan besar. Okey, jamaah Haniman kita 40 orang sekali kita rempuh. Jangan. Kalau boleh 2-3 orang satu grup. 2-3 orang satu grup. Selit. Sampai depan mudah melontar. Kalau kita tahu kekuatan kita tak seberapa. Takut-takut itulah macam disebutkan tadi. Kita melontar, bukan kita melontar jamrah. Kita melontar Pak Haji kat depan. InsyaAllah. Dan dengan yakin. Maknanya kita yakin batu tu masuk ke kawasan tempat melontar. Walaupun tak terkena tembok ataupun batu. Tapi kita yakin masuk. Maknanya tu kalau kita lontar, kita yakin. Dia masuk. Kalau tak yakin, baru nak melontar saja, ya Allah, terlepas umpamanya. So, itu yang kita katakan spare lah kita batu tu, insya-Allah. Melontar dengan menggunakan tangan dan dengan gaya melontar. Sekarang pun mana nak cari lastik. Jangan bawa lastik. Jangan bawa plastik. Ini jauh ni. Aku masuk batu aku plastik. Tidak. InsyaAllah. So dengan dan dengan gaya melontar. Maksud gaya melontar macam mana? Kita, maknanya tu kita berdiri ataupun duduk ke apa ke kalau dengan kursi roda. Tapi tangan kita hayunkan. Dari belakang ke depan. Belakang ke depan. Itu namanya melontar. Sekiranya ditakdirkan. Kalau kita tak yakin, kena buat lagi. Cukupkan 7. Kalau kita bawa genap-genap 7. Yang kita yakin masuk 6. Tolong sama sekali. Jangan tunduk ambil batu. Pungut nampak ada batu ni. Jangan. Sebab orang bila tak nampak kita, dia akan ke depan, so kita akan jatuh. Jatuh paling bahaya. Kalau sekiranya orang sebelah terjatuh sekalipun, tak kenal dia.
tangkap tangan dia, bangunkan dia balik. Angkat dia. Yalah maksud itu, jangan sampai, sebab boleh terpijak. Ini bahaya. Jadi kalau sekiranya tak ada batu, batu dah habis, pinjam orang sebelah, minta orang sebelah, tak apa. Minta. Tak payah. Orang sebelah pun insya Allah tak ada. 10 rial. Tak ada nak, takkan nak bisnes kat situ kan. So, jadi maknanya jamaah, sebab kita dah kat depan. Batu kehabisan. Tak memungkinkan kerana satu batu kita nak keluar, patah balik lagi. Jadi, dengan orang tak kira lah apa. Orang bangsa apa kita tak tahu. Cakap batu dia tak faham. Hajar dia tak faham. Stone dia tak faham. Apa saja bahasa isyarat boleh. Yang penting jangan sampai. Jangan sampai kita pungut dan sebagainya. InsyaAllah je. Sebab itu sangat-sangat disarankan spare lah lebih. Tapi taklah terlalu banyak spare sampai 3 kilo batu dan sebagainya. Okey, saya sambung yang kelima ni. Melontar dengan menggunakan tangan. So, maknanya sekiranya para jamaah diberi kemudahan Allah. Jamaah diberi kemudahan oleh Allah sampai kat depan, betul-betul depan tempat melontar. Pun kena melontar. Maknanya kena gaya melontar. Walaupun kat depan, kita paling depan melontar. Tak boleh jamaah keluarkan batu. Nah. Ini bukan melontar. Ini macam bagi ayam makan ke apa ke kan. Tak, mesti nak kena gaya melontar. Itu yang dimaksudkan. Perhatian. Sesiapa yang tidak dapat melontar kerana uzur syar'i, bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang telah pun selesai melontar untuk dirinya. Jangan, tak apa. 7 je. Geram sangat aku dengan setan ni. Kita lebih kan. Tak ada. Syariahnya 7. InsyaAllah. Walaupun batu ada lebih, tak apa. Pun tak payahlah offer orang. Nak batu lagi? Nak batu? Tak payah. InsyaAllah. Baik. Mungkin melontar jamrah. Ini yang paling, maaf ya, yang paling detik yang agak mencabar sepanjang kita melaksanakan ibadah haji. Banyak kejadian kemalangan berlaku. Macam contoh tadi, jatuh, dipijak. Orang pun bukan suka-suka pijak. Tapi mungkin bila kita jatuh, macam tadi disebut ada orang jatuh, kita tarik dia. Tarik pun biar sesuai. Yang jatuh badannya, ya Allah, besar. Kita comel aja. Jangan, sebab takut kita tarik dia, kita pun jatuh. Banyak kejadian kemalangan yang berlaku adalah jatuh tu bertimpa-timpa. Yang paling malang sekali adalah yang paling di bawah lah. Dan sebagainya. Sambung. Okay. Saya belum sentuh tentang ini tentang ini. Tapi ya, caranya itu sambung lah. InsyaAllah. Baik.
dia banyak berlaku kemalangan yang tak diingini. Kalau sekiranya kita sampai ketika itu orang terlalu ramai dan kita tak yakin boleh dapat melontar dengan sempurna. Boleh wakilkan. Saya ambil contoh je, contoh saja. Seorang isteri minta daripada suaminya, bang, boleh you tolong lontarkan untuk I tak? Boleh insyaAllah. Jangankan begitu. Lontar you pun I boleh. InsyaAllah. Okey. Jadi si isteri ni minta daripada suami. Syaratnya suami nak kena melontar untuk dirinya dulu. Complete. Complete. Dia dah habis melontar. Di situ juga tak payah kena keluar, masuk balik untuk isteri pula. Tidak. Kat situ juga. Tapi yang penting, Bismillahirrahmanirrahim. Rajman li syaitani wa hizbih. 7 kali untuk dirinya. Dah selesai, baru untuk isteri dia. Dia tak boleh. Itu aku punya. Dia lontar. Ini isteri aku punya. So ini aku punya yang kedua. Dia tak. Dia mesti nak dia punya complete, habiskan dulu baru siapa yang dia wakilkan. Kalau dia dia mewakili 2 orang, maknanya dia dulu, orang yang kedua, orang yang ketiga. Ya, tak boleh selang-seli gitu. InsyaAllah. Boleh. Jadi maknanya tu kalau dah selesai, umpamanya suami dah selesai, lontarkan untuk isteri, maknanya itu tanggungjawab isteri pun, wajib untuk isteri pun dah selesailah. InsyaAllah. Ini dia tempat jamarat. Kita dapat bayangkan. Sekarang ni dah mudah sebab tembok untuk melontar. Cuma keadaannya tu agak berebut sedikit lah. Especially yang menggunakan wheelchair. Tapi normally lah menggunakan wheelchair, jemaah akan bertimbang rasa, beri laluan dan sebagainya. Satu sangat-sangat disarankan bagi para jemaah, especially yang menggunakan slipper. Kadang-kadang bila kita melangkah slipper kita, tinggal orang pijak. Untuk pijak lah, bukan pijak sengaja kan. Pijak. Itu nak kena jaga sikit lah. Pun tak disuruh kita ikat kita punya slipper ataupun kita tanggalkan slipper kita. Cuma nak kena hati-hati sikit lah. Itu aja insyaAllah. Baik. Ya, silakan. Oh tak, okey. Satu soalan yang baik. Sekarang ni, mungkin lah, kita yang dah biasa pergi pergi fun fair ke, pergi suka lontar, suka melontar umpamanya, kuat pula. Kita pun tak begitu jauh. Kita melontar, kena tembok, batu yang kena tembok tu, melantun balik. Melantun balik. Sah. Sah. InsyaAllah. Yang penting, dia sama ada masuk kawah dia ataupun kena tembok. Itu boleh. Sah. InsyaAllah. Itu tadi dikatakan dengan yakin. Dengan yakin. So, jadi kalau kita rasa inilah, kita rasa terlalu jauh, biar kita ke hadapan dahulu. Cari, jangan terus melontar. Sebab kita akan lihat nanti, ada jemaah yang mungkin dendam sangat dengan syaitan ni dah lama. Dia sampai je kan. Dia tak kira orang. Dia pakai, dari jauh dia melontar. Ini bahaya. Bahaya. Kita buat cara yang salah dan membahayakan orang pula. InsyaAllah. Ya je. Saya belum sentuh tentang waktu. Waktu. InsyaAllah selepas ni. Tadi cuma gaya melontar, syarat-syarat melontar dan sebagainya. Baik.
Setelah melontar, jamrah Aqabah sahaja. Jadi, jamaah, saya ulangi, kalau ikut asal atur cara, dari Arafah, kita wukuf 9 Zulhijjah, kita menuju ke Muzdalifah untuk mabit malamnya, iaitu malam yang tadinya kita wukuf, malamnya adalah malam hari raya Aidil Adha. Kita berada di mana? Muzdalifah. Kita mabit. Kita akan terus dibawa menuju ke Mina untuk melontar jamrah. Aqabah sahaja. Jadi batu kalau jamaah nak pungut semasa berada di Muzdalifah boleh. Semasa di Arafah juga boleh. Tapi yang paling sebaiknya adalah di Mina itu sendiri. Cuma tolong jangan pungut batu tempat jamrah. Tempat orang ramai sibuk-sibuk melontar, kita tu jam cari batu. Jangan. InsyaAllah. Ada pertanyaan. Boleh bawa batu dari Singapura tak? Tak boleh. Sebagaimana batu-batu itu nanti, kalau jamaah pungut, letaklah saya dah bukan sengaja, saya dah terpungut 700. Umpamanya kan. Bila nak balik, tolong tinggalkan di Mekah. Jangan bawa keluar. Saya tengok batu ni macam dari China je. Walaupun dari China ke apa ke, tetap tinggalkan di sana. Jangan bawa dari tanah halal punya tanah haram punya tanah punya batu keluar ke tanah halal. InsyaAllah. Jadi ikut atur cara Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu atur cara asal. Tanpa sebarang lencongan, halangan dan sebagainya. Sekiranya para jamaah macam kita sebutkan tadi dari Arafah ke Muzdalifah tiba-tiba ada sekatan jalan terlalu jam sangat, maka driver bas akan bawa jamaah pulang ke Shishah. Bila pulang ke Shishah, belum pungut batu masa ke Arafah. Belum pungut batu masa kat Muzdalifah. Boleh tak saya pungut batu di Shishah? Boleh. Mana-mana kawasan tanah haram. Boleh. Shishah tu tak masih kawasan tanah haram. Jadi boleh. InsyaAllah. Jadi, bila sampai di Shishah, para jamaah mungkin berehat dulu. Nanti dekat subuh ataupun lepas subuh, solat subuh dulu di Shishah. Nanti akan berangkat ke Mina untuk melontar. Tolong pastikan kita belum tahallul. Tak boleh tahallul di mana? Di Shishah. Tak boleh. Tak kisah aku tengok batu tu, tembok tu, aku lontar je lah umpamanya. Terus tidak. InsyaAllah. So, itu satulah. Atau bas itu akan bawa kita ke Mekah. Bukan ke Shishah. Itu nanti akan kita sebutkan. Dia ada lain cara ataupun another option untuk kita tahallul. Jadi, kalau lihat di sini adalah ia mengikut atur cara yang asal lah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi para jamaah selepas selesai melontar jamrah, termasuk mereka yang minta orang tolong lontarkan untuk saya. Maksudnya, macam contoh tadi, isteri. Bila dah dapat pengesahan, dah selesai bang, tunggu suami tarik nafas dulu, sampai suami, Alhamdulillah sudah. Baru boleh tahallul. Maknanya, walaupun wakilkan, Ji tolong saya tak boleh melontar lah. Awak tolong melontarkan untuk saya. Boleh. Orang tu pergi melontar, kita tahallul. Tak boleh.
nak kena orang tu pulang buat pengesahan yang beliau dah habis melontar. Beliau dah habis melontar. Macam contoh tadi, beliau pulang, kita pun tahallul. Rupanya beliau baru 3 lontaran saja, batu dah habis. Jangan tunggu sampai betul-betul selesai daripada melontar. So, tahallul. Dan ini rukun. Tahallul ini bermakna melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang muhrim, orang yang sedang ihram ni, halal atau bebas dari sebahagian besar, bukan semua, sebahagian besar perkara-perkara yang diharamkan semasa dalam keadaan berihram haji. Jadi, dengan bertahallul, selesai. Bebas kita dari pantang larang. Rambut tak boleh gugur, nak gugurkan pun sukati. Umpamanya. Tak boleh terkena wangi-wangian. Sekarang ini, nak kena minyak atar ke, hatta nak terkena minyak tar sekalipun, boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Tahallul hendaklah dilakukan dengan bercukur kepala atau bergunting sebahagian rambut. Jamaah lelaki ada 2 pilihan. Boleh dengan bercukur kepala, itu yang paling afdal, ataupun gunting sebahagian rambut. Mungkin ada jemaah yang melaksanakan ataupun memilih haji tamattu'. Waktu selesai daripada tawaf, beliau sa'i. Selesai daripada sa'i, beliau tahallul. Untuk ihram umrahnya kan, tahallul. Jadi, beliau dah botakkan kepala. Sekarang ni rambut belum sempat tumbuh. Contoh belum sempat tumbuh. Nak tahallul macam mana? Tolong jangan cukur bulu kening ke apa ke. Tetap. Maknanya tu, rambut belum ada, apa yang perlu dilakukan, gunting ataupun pisau tu cuma setakat dilalukan. Lalu, tak sentuh tak apa. Lalu saja atas kepala, dah cukup. Tapi kalau ada rambut yang baru tumbuh sikit-sikit, licinkan balik. Licinkan balik. Jamaah wanita, pilihannya satu je lah, iaitu gunting sebahagian rambut. Cuma, tahallul itu di mana? Jangan, boleh di tempat melontar. Tapi bukan dalam suasana hiruk-piruk tempat melontar. Jangan habis melontar. Dah habis. Dah 7. Dah. Terus itu jam juga keluarkan gunting ke apa ke? Gunting. Bahaya. Bahaya. Cari tempat yang orang tak ramai. Maknanya tu tak berasak-asak. Sebab ini gunting ataupun pisau yang apa? Yang tajam bahaya. Jadi cari satu one corner ni. Baik. Bila tahallul, contohnya suami dengan isteri sama-sama melontar. Selesai daripada melontar, suami melontar, isteri pun melontar, cari one corner. Suami tanya kepada isteri dia, awak bawa gunting? Bawa bang. Dia pun keluar. Ini gunting rumput, I tak nak. I nak gunting. Okey, dia pun keluarkan gunting rambut. So, siapa nak gunting siapa dulu? Suami nak gunting rambut isteri dulu atau isteri nak gunting rambut suami dulu? Isteri kata, suami kata, you gunting rambut I lah. Tak boleh bang. I belum tahallul. You lah gunting rambut I. Suami pun kata, I pun belum tahallul, lul. Jadi,
Sekarang ni siapa nak gunting siapa dulu? Tak kisah jamaah. Yang tak boleh gugurkan rambut, potong rambut dan sebagainya, pantang larang ihram itu kalau pantang larang ihram. Yang ini kerana tahallul, tak kisah. You bawa gunting, bawa bang. You nak gunting kain ada, gunting rumput ada, gunting lipat pun ada. Okey, keluarkan gunting tu. Bak sini you, kan? I guntingkan you. Isteri guntingkan suami dulu. Lepas tu suami guntingkan rambut isteri. Hatta nak gunting sendiri pun boleh. Nak gunting sendiri pun boleh. Umpamanya, satu grup semua wanita. Masing-masing bawa gunting. So, gunting. Masing-masing gunting. Cari, selit gini, gunting. Tolong pastikan lepas gunting tengok. Sebab takut tergunting tudung. Ataupun serkup kepala ke apa ke. Jadi yang digunting tu adalah rambut. InsyaAllah. Tempat terbuka. Tempat terbuka. Mungkin ialah aurat wanita. Rambut ni merupakan aurat wanita. Selagi belum terpisah daripada anggota. Jadi perlu dilindung. Jadi maknanya tu boleh gunting sendiri. Tak perlu apa kata orang tu, selak tudungnya. Yang ada berlaku. Dia selak tudung dia, buka selak tudung, keluarkan rambut dia, gunting ujung. Tak, ini setakat gunting. Itu yang kita katakan tadi, dah gunting tolong tengok. Gunting sendiri dan sebagainya. Okey. Ataupun kalau dia tak yakin, dia minta tolong suami dia, ini semua. Pun cari awan corner, dekat tembok ke, dekat pokok ke, dekat mana ke, orang tak ramai, tarik gunting. Ataupun susah-susah sangat, suami masuk bawah tudung isteri, dia gunting daripada dalam. Pun boleh. Yang penting suami isteri. Okey, jadi tahallul itu dilakukan dengan bercukur kepala ataupun jadi bagi jamaah lelaki, kalau jamaah nak cukur, terus cukur. Bukan gunting, nanti pergi lain tempat, cukur. Tak. Cukur, terus cukur. Tapi kalau method, cara nak cukur tu nak kena pendekkan dulu, gunting, tu tak apa. Ini untuk dapat afdal sajalah. InsyaAllah. Jamaah wanita, gunting saja. Tak boleh cukur. Bukan ni lah. Maknanya tu, walaupun ada hasrat nak cukur kepala, tak payahlah. Gunting saja, insyaAllah. Apabila anda menggunting rambut ataupun bercukur kepala, yakni tahallul, anda bebas dari semua pantang larang ihram. Dah bebaslah. Pantang larang ihram yang dah kita cover minggu pertama lagi Alhamdulillah dah boleh, kecuali bersetubuh, melakukan perkara-perkara pendahuluan bersetubuh dan akad nikah. Ini patut ada dan akad nikah. So akad nikah adalah yang ketiga lah. Sama ada ijab atau kabul atau untuk diri sendiri atau wakil orang lain. InsyaAllah. So ini 3 je yang belum. Tahallul ini dinamakan sebagai tahallul awal. Tahallul tu ada 2. Tahallul awal dengan tahallul sani. Tahallul pertama dengan tahallul kedua. Tahallul pertama maknanya sebahagian besar daripada ibadah haji ni dah selesai. Tapi masih ada yang tak boleh. Apa dia? Itulah 3 tadi tu. Bersetubuh, melakukan perkara pendahuluan, setubuh dan juga akad nikah. Itu tak boleh. Yang lain, okey. Nak kena minyak atar ke, nak pakai bedak ke, nak pakai mandi sabun wangi ke apa ke, tak ada masalah. InsyaAllah. Tahallul sani itu bila? Tahallul sani bila jamaah dah selesai daripada semuanya. Maknanya haji kita dah komplit. Haji dah komplit. Itu tahallul sani namanya. InsyaAllah. Setelah ini kita kalau ikut atur syaranya kita di Mina.
di Mina. Dan setelah selesai ni, waktunya bila? Dianggarkanlah, mudah-mudahan semuanya smooth. Atur cara kita ni, waktunya itu mungkin selepas subuh. Jadi kalaulah dari Arafah bawa ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, jamaah akan solat subuh di Mina. Solat subuh di Mina. Sama ada melontar dulu ataupun kalau sampai lebih awal, melontar dulu. Kalau sampai lewat sedikit, solat subuh dulu. Solat subuh dulu. Bagi para jamaah yang nak melaksanakan ibadah korban, dan ini sunat, boleh lakukan. Sana tak perlu kepada nak kena ada lesen ke apa ke untuk sembelih korban dan sebagainya lah. Tapi kebiasaan para jamaah kita keluarkan duit, serahkan sajalah. Ini kalau nak buat korban tu di sana. Korban bermaksud haiwan yang disembelih kerana ibadah pada hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Dengan tujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Satu sunat yang amat diberatkan. Kepada anda yang ingin melaksanakan korban itu sendiri, makna nak kena sembelih sendiri, adalah disarankan agar anda menangguhkan tawaf ifadah. Sebab kalau ikut aturan asal, jamaah selepas melontar jamrah Aqabah, tahallul, akan terus ke Mekah untuk tawaf. Dan ramai jamaah haji yang buat macam ni. Cuma kita mungkin tangguhkan. Especially yang ada hasrat untuk tunaikan ibadah korban. Jadi tawaf ifadah ke lain hari bagi mengelakkan terlewat untuk kembali ke Mina untuk mabit. So, atur cara yang ke-9 adalah mabit di Mina. Mabit kita dah maklum bermalam. Mabit ada dua. Satu mabit di Muzdalifah. Ini dah kita ambil. Siangnya kita wukuf. Malamnya kita mabit di Muzdalifah. Esok paginya, awal pagi, kita sampai di Mina melontar jamrah Aqabah. Itu mabit yang pertama. Yang ini mabit di Mina. Maknanya di Mina itu sendiri kita bermalam dan dia dilakukan selama 3 kali. Mabit atau bermalam di Mina dilaksanakan pada malam-malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maknanya siangnya 10, malam 11. Malam itu kita mabit. Siangnya 11, malam ke-12 kita mabit bermalam. Siangnya 12, malamnya 13. Itu yang dikatakan malam-malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 3 malam. Kebiasaannya kita memilih untuk mabit 3 malam sebab ini di sisi Imam Syafi'i yang afdal. InsyaAllah. Mabit sah dilakukan dengan sekurang-kurangnya anda berada di bumi Mina lebih dari separuh malam. Lebih daripada separuh malam. Ini yang bezanya sedikit. Walaupun ada fatwa yang terkini dan sebagainya. Asalnya adalah mabit di Muzdalifah. Kita katakan mabit ni bermalam ada 2. Satu di Muzdalifah, satu di Mina. Di Muzdalifah, berapa lama kita perlu bermalam di Muzdalifah? Seketika je. Sebentar. Tapi syaratnya adalah kita tak boleh bermalam itu maghrib, lepas solat maghrib kita bergerak. Tak. Kita nak kena lepas separuh malam baru tinggalkan Muzdalifah. Itu ikut hukum asal. Maknanya, walaupun sebentar, tapi kalau dia dah lepas tengah malam, pukul 1 pagi ke apa, 2 pagi ke apa, okey. Itu Muzdalifah. Siangnya kita wukuf, malamnya. Yang di sini pula,
mabit di Mina. Yang kedua jenisnya, iaitu sekurang-kurangnya anda berada di bumi Mina lebih dari separuh malam. Ibarat malam itu dibagikan 12 jam, contoh, daripada 7 malam sampai 7 pagi. Ataupun 6 petang sampai 6 pagi. Contohnya. Maknanya kalau kita ambil 6, contoh. 6 petang tu awal malam. Kita tak boleh tinggalkan Mina kecuali jam 12 lebih. Maknanya kita daripada maghrib dah berada at least 6 hours. 6 jam di Mina. Baru boleh tinggalkan Mina. Muzdalifah seketika, sebentar. Itu beza dia, insyaAllah. Lebih dari separuh malam. Anda boleh mabit hanya 2 malam sahaja dan dinamakan nafar awal. Ini kebiasaannya Haniman Travels memilih 3 malam. Kecuali kalau jamaah ada keuzuran. Ada keuzuran. Nak 2 malam saja. Boleh. Syarat-syaratnya. Meninggalkan Mina selepas tergelincir matahari, Zuhur. Hari ke-12, Zulhijjah. Dan sebelum terbenam matahari, Maghrib. Maknanya, jamaah yang nak bermalam 2 malam aja. 2 malam maksudnya, malam 11, malam 12. So, malam 13 tak payah. Kalau tidak, dengan malam 13. Cuma nak 12 malam, 2 malam aja. Jadi, pada hari yang ke-12 itu, jamaah lepas zuhur nak kena pergi melontar. Nak kena pergi melontar. Melontar apa? 3 jamrah ni. Ni akan kita cover lepas ni, insya-Allah. Ula, wusta, aqabah. Melontar. Lepas tu kena terus keluar tinggalkan Mina sebelum Maghrib. Tapi kalau dah masuk Maghrib masih belum tinggalkan Mina, kena stay lagi 1 malam. Malam yang ketiga. 13 Zulhijjah. Sudah menyempurnakan lontaran ketiga 3 jamrah pada hari 11 dan 12. Kita sebenarnya sama ada kita stay all the way di Mina ataupun atur cara yang disediakan ulang alik Syishah Mina. Untuk kita laksanakan 2 manasik ini. 2 ibadah ni. 1, bermalam. 2, melontar. Bermalam dan melontar. Ini dua-dua sekali kita buat. Jadi, jamaah telah pun melontar ketiga-3 jamrah pada hari 11 dan 12. Tapi kalau hari yang ke-12, beliau belum melontar, beliau nak kena stay lagi 1 malam. InsyaAllah. Telah bermalam di Mina selama 2 malam. Maknanya 10 malam 11. Beliau dah bermalam. 11 malam 12. Dah bermalam. So malam yang ke-13 tak payah. Tapi kalau sekiranya malam 10, malam 11 beliau tak bermalam. Mungkin penat ke apa tak bermalam. Beliau cuma bermalam malam yang ke-12 saja. Maka malam yang ke-13 beliau wajib bermalam. Maknanya jamaah, bermalam di Mina at least paling sedikit 2 malam. Paling banyak 3 malam. 1 malam tak cukup. Ada damnya. InsyaAllah. Berniat nafar awal ketika meninggalkan Mina. Maknanya dia memang memilih untuk 2 malam saja. Jadi memang dia pun jalan keluar, tinggalkan Mina, pergi ke Syishah. Memang niat saya nak 2 malam saja. Tapi kalau niatnya nak patah balik tapi dah keluar. Dah keluar 2 malam je cukup lah. Tak apa. Tak boleh. Sebab niatnya tu waktu keluar
Nak bermalam 3 malam. InsyaAllah. Dam ataupun kafarah. Kafarah ni, dam ni denda lah. Cuma dam ni dalam bentuk penyembelihan kambing. Meninggalkan mabit di Mina. 1 malam, 1 cupak beras atau gandum. 1 malam. 1 malam tak bermalam. Sengaja ke tak sengaja ke. Tak bermalam. Maknanya dia cuma dapat 2 malam aja. Sedangkan niatnya untuk 3 malam, maka 1 cupak beras. Kalau 2 malam, 2 cupak. Kalau tak bermalam, 2 malam, 2 cupak. Kalau 3 malam, baru kena seekor kambing. Maknanya kalau 3 malam, kenapa terus lompat 3 ini? Seekor kambing. Bukan 3 cupak. Sebab beliau langsung tak bermalam di Mina. Kalau 3 malam tak bermalam. Maknanya tak ada, terus tak mabit. 1 cupak ni lebih kurang 1 kati lah. Kita biasanya ukuran sekarang ni 1 kilo, tu lebih lah. Lebih. InsyaAllah. Okay. Melontar ketiga-tiga jamrah. Kita cuba habiskan insyaAllah. Ula, wusta dan aqabah. Dilakukan pada waktu-waktu berikut. Hari ke-11 dan 12 Zulhijjah mulai dari waktu, okey. Melontar jamrah 10 Zulhijjah. Kita hanya melontar jamrah aqabah sahaja. 10 Zulhijjah tu apa? Hari Raya Haji. Yang semalamnya kita wukuf, malam tadinya kita mabit di Muzdalifah. Sampai di Mina, melontar jamrah aqabah saja. So, berapa biji anak batu yang diperlukan? 7. Itu yang dah kita cover. Sekarang ni, melontar ketiga-tiga jamrah. Jamrah ula, wusta, aqabah. Jadi, kita kena melontar hari ke-11 dan 12. Bila sebut hari itu, means siang. Mulai dari waktu zuhur, siang. Hingga terbit fajar, subuh, hari berikutnya. Maknanya waktu daripada zuhur sampai subuh. Jadi, waktunya panjang. Maka jamaah kita kebiasaannya buat 2 in 1. 2 in 1 maksudnya, di samping malam di samping malam tu bermalam di Mina, mabit di Mina, pergi melontar. Itu yang dikatakan 2 in 1. Jadi kita tak ulang alik kerap. InsyaAllah. Pada hari ke-13 Zulhijjah, mulai dari zuhur hingga maghrib. Tak boleh sampai besok subuh. Pasal apa? Itu dah masuk hari yang ke-14 Zulhijjah. Dah habislah. Kalau kita nak melontar pun kita seorang-seorang je. Mina dah tak ada orang dah. Semua dah berangkat ke Mekah. Bagi anda yang tidak berupaya atau uzur pada hari 11 dan 12 Zulhijjah, hendaklah melontar pada hari ke-13 Zulhijjah sebelum maghrib. Maknanya boleh qada lah. Hari-hari lain, orang lain pergi melontar, tak pergi. Besoknya pun tak pergi. Maka pada esoknya tu, hari yang ke-13 penghabisan tu, nak kena melontar 3 set. 3 set. Ula, wusta, aqabah. Patah balik, ula, wusta, aqabah. Patah balik, ula, wusta, aqabah. 3 set. Syarat-syarat melontar sama seperti syarat-syarat melontar jamrah aqabah. Itulah yang dengan gaya melontar, dengan 7 anak batu, 1 persatu. Dengan apa? Anak batu tu sama ada jenis anak batu ataupun kepulan tanah dan sebagainya. Syarat-syaratnya.
Ikut jadualnya adalah para jamaah dah selesai daripada melontar jamrah Aqabah, jamaah boleh melaksanakan tawaf. Boleh melaksanakan tawaf. Tapi kebiasaannya tawaf ini kita buat bila dah selesai daripada bermalam dan melontar. Maknanya kita dah tak balik lagi ke Mina. Kita akan buat tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf rukun, boleh dilakukan selepas tahallul awal atau menangguhkannya apabila meninggalkan Mina pada hari ke-12 ataupun hari ke-13 Zulhijjah. Jika anda memilih untuk melaksanakan tawaf ifadah selepas tahallul awal ini, iaitu hari yang ke-10 Zulhijjah, pastikan anda kembali ke Mina sebelum waktu maghrib untuk mabit. Ini mengikut pendapat jumhur ulama. Sebab kita nak kena bermalam daripada awal, daripada maghrib. InsyaAllah. Tata cara tawaf, syarat-syarat dan sunat-sunatnya adalah sama seperti jenis tawaf yang lain yang dah kita ambil last week. Sama juga. Cuma beza kali ini adalah jamaah tak payah pakai ihram. Sebab kita dah tanggalkan ihram. Ihram yang dah kita tanggalkan 10 Zulhijjah tu, kita takkan gunakan lagi sehingga kalau kita nak buat umrah, baru kita gunakan. Bagi jamaah yang buat haji, ifrad. Bagi jamaah yang buat haji tamattu', dah selesai lah. Umrah dia lebih awal kan selesai. Boleh. Perhatian, anda tidak perlu mengenakan pakaian ihram untuk melaksanakan tawaf ifadah ni, tadi disebut. Jadi tak payah pakai ihram. Pastikan anda melaksanakan sa'i rukun selepas tawaf ifadah jika belum melaksanakannya selepas tawaf kudum dahulu. Ini bagi jamaah yang buat haji, ifrad dan qiran. Kalau waktu datang, tawaf kudum dan sa'i, maka ini cuma tawaf saja. InsyaAllah. Tapi kalau waktu datang, tawaf kudum saja. Tak sa'i. Sekarang nak kena buat tawaf dan sa'i. Ataupun waktu datang, tawaf kudum pun tak buat. Mungkin wanita tu uzur ke apa ke. Tak buat tawaf. Jadi kali ini nak kena tawaf ifadah. Sebab tawaf kudum tu hukumnya sunat. Kan? Kita dah maklum. InsyaAllah. Bagi jamaah yang buat haji tamattu', lepas tawaf, nak kena sa'i tak? Yang buat haji tamattu', yes. Sebab yang tempoh hari, tawaf dan sa'inya untuk umrah. Yang ini untuk haji. Tawaf ifadah boleh juga dilakukan sebelum melontar. Ini another option. Melontar jamrah Aqabah bermakna anda selepas mabit di Muzdalifah kembali ke Makkah dan bukan ke Mina mahupun ke Shisha. Ini yang kita sebutkan tadi. Ada satu lagi option. Bas bawa kita daripada Arafah pergi Muzdalifah. Jam. Tak boleh masuk ke Mina. Dia tak bawa kita ke Shisha. Tapi bawa kita ke Mekah. Kalau bawa kita ke Mekah, bila dah sampai Mekah, jamaah terus tawaf. Tawaf apa? Tawaf ifadah. Kalau belum sa'i, sa'i selepasnya. Lepas tu baru tahallul. Boleh. Jadi tahallul tu bukan di Mina. Tahallul tu di mana?
Di Mekah. Jadi tahallul tu boleh di Mina, boleh di Mekah. Yang tak boleh di mana? Di Syishah. Kecuali memang, tak apalah nanti balik Syishah dulu baru kita tahallul. Tu terpulang lah. InsyaAllah. Jika anda memilih melalui atur cara ini bermakna anda tahallul awal ni dengan menggunting rambut ataupun bercukur setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah. Beserta sa'i rukun jika belum melaksanakannya macam kita sebutkan tadi. InsyaAllah. Pastikan anda segera kembali ke Mina sebelum maghrib untuk mabit. Itu kalau kita buat pilih tahallul awal tu di Mekah. InsyaAllah. So, apabila anda selesai dari mengikuti atur cara ini tanpa menangguhkannya, anda telah selesai dari mengerjakan ibadah haji anda. Ini dengan kita ambil ikut atur cara haji ifrad. Kalau haji tamattu' semua dah buat, maknanya beliau dah dapat umrah dan haji komplit. Orang yang buat haji kiran pun sama. Dah komplit umrah dan haji. Bagi yang buat ifrad, haji dah selesai, umrah belum. Maka perlu dilaksanakan umrah selepas tu. Harap pastikan jika terdapat segala dam atau kafarah telah dilunaskan sebelum anda meninggalkan kota suci Makkah. Pastikanlah. Nak berangkat ke Madinah, dah settle dulu. Dam-dam, semua kafarah, semua. Ataupun yang ikut atur cara masuk Madinah dulu, kemudian Makkah. Lepas tu balik ke tanah air, semua pun dah settle. InsyaAllah. Inilah dia. Kalau kita perhatikan, haji kita selesai. Tinggal umrah, kemudian tawaf untuk bergerak ke Madinah. Hari bergerak ke Madinah, yang mana sampai di Madinah kita ziarah. So inilah atur cara dia. Yang tadi, alhamdulillah kita dah selesai daripada bahagian manasik ini. InsyaAllah kalau ada pertemuan selepas hari raya, just kita revise. Dan saya akan tambah sedikit dengan beberapa permasalahan. Niat bersyarat. Satu. Kedua, orang laki-laki yang terpaksa pakai pampers. Orang yang berbalut tangannya ataupun kakinya, jemaah lelaki. Ataupun perkara-perkara yang biasanya yang menjadi timbul persoalan, pertanyaan dan sebagainya. Itu akan kita sentuhlah beberapa permasalahan. Alhamdulillah. So ada soalan jemaah sebelum kita bersurat? Jelas mudah-mudahan insya-Allah. Memang agak ada bermalam, melontar, ini agak ada confuse sedikit sebab dia ada beberapa option. Yang penting adalah para jemaah, insya-Allah para jemaah sebelum berangkat ke Arafah. Sebelum berangkat ke Arafah, biasanya akan dikumpulkan dan diberi taklimat. Apa-apa yang perlu dibawa, apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Nanti bila berada di Arafah, malamnya sebelum bergerak ke Muzdalifah pun akan diingatkan. Nanti dalam perjalanan daripada Muzdalifah menuju ke Mina akan diperingatkan bagaimana melontar dan sebagainya. InsyaAllah. Tak ada masalah. Baiklah, kalau tak ada soalan, kita berhenti. Ya je, silakan. Tak ikut susunan tak boleh. Maknanya kita mesti bermula dengan ula, selesai baru berpindah ke wusta, selesai baru berpindah ke Aqabah. InsyaAllah. Itu susunan dia. Terima kasih. Ada yang lain soalan?
Baik, kalau tak ada, sebelum kita... Ya, ya. Ya, ha. Ya, betul. Ha. Semuanya. Kita kena buat dulu untuk diri kita, baru kita buatkan untuk orang lain. Maknanya untuk diri kita dah selesai. Dah selesai. Maksudnya apa? Hari yang kedua, kita mau apa diwakili, ya, kita mewakili apa seseorang itu ataupun letak contoh isteri minta kita hari kedua dia tak pergi melontar. Beliau minta kita suami pergi melontar untuk dirinya. Kita mesti lontar untuk diri kita dulu, komplitkan untuk hari yang kedua. Kalau hari yang kedua tu kita belum melontar untuk diri kita, kita tak boleh melontarkan untuk dia. Maknanya untuk kita dah lepas. Tanggungjawab kita wajib untuk kita ni dah lepas. Baru kita wakilkan. Apa? Jalankan tanggungjawab wakil. Ya, itu dia tanyakan. InsyaAllah. Terima kasih. Yes. Niat. Cuma niat aja. Tak perlu. Tak perlu. Innamal a'malu binniat, maknanya kita tahu yang kalau ada 3 orang lah kita jalankan itu semua. Oh, ni orang pertama, kita dah tahu, dapat bayangkan wajahnya ke apa ke kan. Ni. Walaupun namanya aku tak pastilah. Umpamanya kan, tak kisah. InsyaAllah. Ada yang lain soalan? Baik, kalau tak ada, kita berhenti di sini. Terima kasih sekalian ya para jamaah sebelum kita bersurai. Selamat menyambut Ramadan insya-Allah. Dan kita tutup dulu dengan bertasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah. Ha. Berapa lama? Dia tak boleh kita buat anggaran sebab depends kalau orang ramai dan sebagainya. Kalau orang semakin ramai semakin lambat. Tak sampai. Satu pusingan. Masa sekarang saya rasa tak boleh 2 jam. Boleh naik chair dah. Boleh kan? Kalau lepas dikira kita boleh buat lagi tak? Boleh? Ya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kena keluar ke tanah halal. Oh, Masya Allah. Yang mungkin syari itu. Wuzul syari itu Masya Allah. Oh, itu. Masih. Masya Allah. Salah berdua. Jumpa lagi. Nak tanya lagi saya sekarang ambil awal, tapi saya nak niat ifrat. Tapi kalau dari awal tu saya nak niat ifrat, macam mana tak boleh? Boleh. Ya, okey. Tapi saya nak niat umrah macam mana? Kata orang mesti keluar daripada macam mana? Siapa nak bawa saya? Akan ada. InsyaAllah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz.
Oke.